Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala likiram ashabil izam sya'ullahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddu'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Kata oleh Muhammad Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya sesungguhnya orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, para Islamu ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang dan dia akan kembali menjadi Islam itu bermula keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang dihormati tuan imam kita, yang tak lupa juga tuan Bilam, seluruhnya tuan Siak, pengurusi masjid, jawatankuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita membincangkan berkenaan dengan kata tanda-tanda besar kiamat ni. Tak ambil lagi. Kita lihat tentang Dajjal itu, pembahasan Dajjal masih lagi tak habis lagi. Malam ni kita lihat tajuk pertama, bantuan syaitan-syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya. Bantuan syaitan-syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya Dajjal. Dajjal itu akan bersungguh-sungguh membantu untuk menjayakan program kesesatan Dajjal. Syaitan akan bersungguh-sungguh membantu untuk menjayakan kesesatan Dajjal. Bagi syaitan inilah waktu yang terbaik untuk menyesatkan lebih banyak daripada anak cucu Adam. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna min fitnatihi ayakula lil arabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk faqalu na'am fayatamassalu lahu shaytanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuka fayattabi'hu. Rawahu Ibnu Majah birakam 4075 fil fitan babil fitan khurujul dajjal. Maksudnya sesungguhnya di antara fitnah Dajjal itu bahawa
dia datang kepada seorang Arab Badui. Rendah pula Sesungguhnya di antara fitnah Dajjal itu bahawa dia datang kepada seorang Arab Badui. Maksudnya seorang yang lemah iman. Seorang yang lemah iman dan tidak berilmu. Lalu dia berkata kepadanya, Ara'aita in ba'asta laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk. Apakah engkau akan percaya kepadaku seandainya ku hidupkan semula ayah dan ibumu? Kata syaitan tadi lah. Sesungguhnya di antara fitnah Dajjal bahawa dia akan datang, Dajjal yang datang kepada seorang Arab Badui. Maksudnya Arab Badui yang lemah iman lah, nipis imannya. Lalu dia berkatalah kepada Arab Badui tadi, Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk. Apakah engkau akan percaya kepadaku seandainya ku hidupkan semula ayah dan ibumu? Lalu Arab tadi pun berkata, Naam, ya. Fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummih. Lalu Dajjal menyuruh dua orang syaitan menjelma di hadapan dia. Seorang di antara mereka menyerupai akan ayah dia, dan seorang lagi akan menyerupai akan ibu dia. Seorang akan menyerupai ayah dia, ayah lelaki Badui tadi, dan seorang lagi akan menyerupai akan ibu dia. Lalu kedua-duanya berkata, fayaqulani ya bunayya ittabi'hu. Wahai anakku, ikutlah akan dia. Dajjal tadi, wahai anakku, ikutlah akan dia. Fa innahu rabbuk. Maka sesungguhnya dia itu merupakan Tuhan engkau. Dia merupakan Tuhan. Ayat tabihu, lalu mereka pun mengikut akan dia. Lalu si anak tadi mengikut akan Dajjal tersebutlah. Okey. Jadi ini antara bentuk fitnah juga yang berlaku lah pada masa tersebut, di mana antara kelebihan yang ada pada Dajjal ni, kan, dia boleh memerintahkan para jin dan juga syaitan untuk menyerupai sesiapa saja yang dikasihi oleh mana-mana lelaki ataupun mana-mana manusia lah. Siapa yang biasanya disukai oleh manusia? Contohnya ayah ataupun ibu lah, atau anak ke isteri dan sebagainya, suami. Jadi maka Dajjal tadi merintahkan syaitan supaya menyerupai sesiapa saja yang disukai oleh manusia itu. Kalau manusia itu cinta dan kasih pada ayahnya, dia akan menyerupai ayah dia, syaitan tadi, ataupun ibu dia. Kalau manusia itu mencintai isteri dia, maka dia akan menyerupai isteri kepada manusia tadi. Sama juga antara bentuk fitnah yang berlaku pada ketika seseorang itu sakaratul maut, kan, seorang yang nak meninggal dunia. Biasa masa itulah orang kata syaitan tadi akan menyerupai sesiapa yang kita kasih dan kita sayang, dan minta supaya mengikut akan mereka pada masa tersebut. Itu juga yang berlaku pada fitnah Dajjal tadi lah. Maka Dajjal menyuruh dua ekor syaitan menjema di hadapannya. Seorang antara keduanya menyerupai ayahnya Arab Badui tadi, dan seorang lagi menyerupai ibu dia. Lalu kedua-duanya berkata kepada Arab itu, ya bunayya ittabi'hu, wahai anakku, ikutlah akan dia Dajjal. Fa innahu rabbuk, maka sesungguhnya dia merupakan Tuhan engkau. Inilah Tuhan engkau yang kamu cari selama ini. Fayattabi'hu, maka ikutlah akan dia. Maka ikutlah. Jadi yang kata yang jenis imannya tak kuat dan tidak mantap dan sebagainya, maka mereka akan mudah terpengaruhlah dengan syaitan yang telah menyerupai sesiapa yang dikasihi oleh manusia, disayang oleh manusia waktu ketika mereka hidup dalam dunia dahulu. Baik. Kemudian terdapat juga dalam satu hadis yang lain disebutkan bahawa ya basullahu ilahi syayatin min masyariqil ardi wa magharibiha. Fayaquluna lahu ista'in bina ala ma syi'ta. Fayaqulu na'am in talaku fa akhbirun nas anni rabbuhum wa anni qad ji'tuhum bi jannatain wa nari
fayantaliqu syayatin fayadkhulu ala rajuli aksaru min mi'ati syaitan aksara min mi'ati syaitan fayatamassalu lahu bisurati walidihi wa waladihi wa ikhwatihi wa mawalihi wa raqiqihi fayaquluna ya fulan ata'rifuna fayaqulu lahum ar-rajulu na'am hadza abi wa hadhi ummi wa hadhi ukhti wa hadza akhi fayaqulu rajulu ma naba'ukum fayaqulu bal anta fa akhbiru ma naba'uka fayaqulu rajulu inna qad ukhbiruna anna aduwallah arjalu qad kharaja fayaqulu lahu syayatin mahlan la taqul ahaza fa innahu rabbukum yuridu qada fikum hadhihi jannatun qad jaa biha wa nar wa ma hu anhar wa ta'am fala ta'ama illa ma kana kibalahu illa ma syaa Allah fayaqulu rajulu kazabtum ma antum illa syayatin wa huwa kazzab wa qad balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haddasa hadisukum wa hazarana wa amba'ana minhu fala marhaban bikum antum syayatin wa huwa aduwwullah wa la yasukunna Allahu Isa bin Maryam hatta yaqtuluhu ay hatta yuqtalahu payah sa'u payan qalibu khasin akhrajahu Naim bin Himad fi Kitabil Fitan. Lalu Allah Ta'ala mengerahkan kepada Dajjal akan syaitan-syaitan terdapat di timur dan juga di barat. Ya basallahu ilaihi syayatin min masyariqil ardi wa magharibiha. Maka Allah Ta'ala lepas tu pula membangkitkan kepadanya segala syaitan-syaitan yang terdapat di timur dan juga di barat. Fayaquluna lahu, maka berkatalah mereka itu kepada Dajjal, ista'in bina ala ma syi'ta. Syaitan berkata kepada Dajjal, pergunakanlah kami semahu yang kau nak. Allah Ta'ala membangkitkan segala syaitan ataupun mengarahkan segala syaitan supaya pergi berjumpa dengan Dajjal lah. Kemudian bila mereka dah jumpa dengan Dajjal, maka syaitan berkata kepada Dajjal, ista'in bina ala ma syi'ta. Pergunakanlah kami terhadap apa-apa yang kau nak gunakan. Pakailah kami. Kata Dajjal tadi, kata syaitan tadi lah. Fayaqulu, maka lalu pun Dajjal berkata, na'am ya. In taliqu fa akhbirun nas anni rabbuhum. Maka Dajjal pun berkata kepada syaitan tadi, bertebaran kamu di muka bumi dan berikan khabar kepada manusia sesungguhnya aku ni adalah Tuhan mereka. Aku adalah Tuhan mereka. Wa inni qad jituhum bi jannati wa nar. Dan sesungguhnya aku datang kepada mereka dengan membawa syurga dan juga neraka. Aku syurga dan juga neraka. Fayantaliqu syayatin fayadkhulu ala rajulin aksara min mi'ati syaitan. Maka lalu pun syaitan pun pergi, maka masuklah di atas seorang lelaki lebih kurang 100 syaitan. Jadi seorang lelaki akan didatangi oleh 100 syaitan. Seorang lelaki didatangi oleh 100 syaitan. Fayatamassalu lahu bi suratin walidihi, maka syaitan pun menyerupai baginya lelaki tadi akan bapa dia, wa waladihi dan anaknya, wa akhwatihi dan juga saudaranya lelaki ataupun perempuan. Kemudian sesiapa yang dikasih dan juga disayang akan diserupai oleh syaitan tadilah. Fayaquluna ya fulan ata'rifuna, maka berkatalah syaitan tadi kepada lelaki tadi yang telah pun didatangi oleh, lebih kurang setiap lelaki akan didatangi oleh 100 ekor syaitan. 100 ekor syaitan datang. Kemudian berkatalah mereka itu, ya fulan ata'rifuna, wahai si fulan, adakah kau kenal kami? Fayaqulu lahum rajul,
Maka berkatalah bagi mereka tu laki-laki tadi, "Na'am ya, haza abi wa hazi ummi wa hazi ukhti wa haza akhi." Ini adalah bapa aku. Ini adalah ibu aku. Ini adalah saudara perempuan aku. Wa haza akhi, dan ini adalah saudara lelaki aku. Jadi lelaki tadi memberitahu bahawa kan dia yang syaitan-syaitan itu bahawa merupakan adalah anak dia, kan, itu adalah saudara perempuan dia, saudara lelaki dia, ayah dia dan ibu dan sebagainya. Jadi makna lelaki itu telah terpengaruh ataupun terpedaya dengan syaitan-syaitan. Dia telah menyerupai dengan orang yang dia kasih dan juga sayang. Baik, kemudian fayaqul rajulu, kemudian berkatalah lelaki, "Mana ba'ukum?" Fayaqulu bal anta fa akhbiruna ma nabauka. Fayaqulu rajulu inna qad ukhbiruna anna aduwallah ar-rijal qad kharaja. Fayaqulu lahu syayatin mahlan la taqul hadza fa innahu rabbukum yuridul qada fikum. Hadhihi jannatun qad jaa'a biha wa nar wa ma'ahu anhar wa ta'am. Fala ta'ama illa ma kana qibalahum illa masya-Allah. Illa masya-Allah, tuan. Baik, kemudian syaitan tadi pun bertebaran dah muka bumi, dan dia akan masuk ke rumah-rumah dengan bilangan yang sangat banyak, sehingga seorang lelaki akan datangi dengan 100 ekor syaitan. Kemudian syaitan tadi akan menyerupai bentuk ayah dia, ibu dia, ataupun sesiapalah yang dikasih oleh lelaki tadi. Kemudian mereka berkata kepada tuan rumah, "Hai Fulan, apakah kamu mengenali kami?" Tuan rumah tadi berkata, "Ya, saya kenal kamu semua. Kamu ini adalah merupakan ayah aku. Kamu merupakan ibu aku. Kamu adalah saudara perempuan aku. Kamu adalah saudara lelaki aku." Lalu tuan rumah berkata, "Apakah khabar kamu semua?" Mereka menjawab, "Bahkan apa kabar kau pula?" Jadi kemudian lelaki tadi berkata kepada syaitan tadi, "Apa khabar kamu semua? Kamu semua apa khabar?" Kemudian syaitan tadi yang menyerupai ayah ibu tadi bertanya pula dengan lelaki itu, "Kamu pula apa khabar?" Mana bila ialah saudara-saudara kata ya dah berjumpa, dah lama tak berjumpa, tiba-tiba berjumpa semula. So masing-masing akan bertanya khabar, apa khabar, kan, bagaimana keadaan engkau, kan, macam mana suasana engkau sekarang dan sebagainya. Itulah yang berlaku kepada lelaki tadi dengan syaitan-syaitan yang telah menyerupai ayah dia, ibu dia, kan, saudara kandung dia lelaki dan juga saudara kandung perempuan. Baik, kemudian lelaki itu berkata lagi, "Sesungguhnya telah diberitahu kepada kami bahawa musuh Allah yang bernama Dajjal telah muncul dia, dan dia akan buat kerosakan." Lalu syaitan tadi menjawab, "Jangan engkau berkata demikian. Dajjal sebenarnya Tuhan kamu yang dapat membuat sesuatu keputusan terhadap nasib kamu. Bersama dengannya ada syurga dan ada neraka, ada sungai, ada makanan, ada minuman dan sebagainya. Sesungguhnya tidak ada makanan kecuali yang datang daripada sisi Dajjal tadi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi syaitan-syaitan telah menyerupai akan ibu dia, ayah dia, saudara lelaki dan juga saudara perempuan dia. Jadi dia akan beritahu pada lelaki itu bahawa syaitan itu sebenarnya adalah Tuhan. Syaitan itu ialah yang benar. Dan dia akan bawa syurga, dan dia akan bawa neraka, dia juga akan bawa makanan, dia juga akan minuman kepada kamu. Oleh itu naklah nanti bila kau datang, naklah kamu mengaku bahawa ni dia merupakan adalah Tuhan kepada kamu. Jadi syaitan tadi menggoda lelaki tadi, yang mana syaitan tadi menyerupakan orang-orang yang dikasih dan disayang oleh lelaki tersebut. Baik, kemudian ketika lelaki tadi berkata, "Kamu semua pembohong. Kamu adalah syaitan-syaitan dan Dajjal itu adalah semua pembohong besar. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami akan keadaan yang sebenar, dan baginda telah menyuruh kami supaya selalu berhati-hati, dan baginda telah menyuruh kami supaya menjaga anak-anak kami."
Faham tak? So maknanya rupanya lelaki tadi tak terpengaruh. Walaupun syaitan tadi cuba menggoda dia dan sebagainya, tetapi lelaki tadi tidak terpengaruh terhadap apa yang dikatakan oleh syaitan-syaitan tersebut. Dia kata, kan kamu ni semua ni pembongak lah, kamu ni penipu ni semua ni, kalau percaya ni kamu semua kan. Saya dah tahu dah berkenaan Dajjal ni, di mana Dajjal akan merintah kamu kan datang untuk menggoda setiap manusia. Baik, kemudian tuan-tuan, maka tidak ada sambutan untuk kalian. Kamu merupakan adalah syaitan-syaitan. Lalu Dajjal itu musuh Allah Ta'ala. Dan sebentar lagi Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa AS, dan dia akan membunuh Dajjal tersebut. Ini pengakuan daripada lelaki tadilah, untuk menolak apa yang dikatakan oleh syaitan-syaitan tadi yang mengajak supaya dipertuhankan kepada Dajjal. Baik, kemudian kalau tuan rumah itu berkata demikian, mereka akan terdiam, lalu mereka segera pergi. Pergi meninggalkan lelaki tadi dengan tangan yang kosong dan hampa lah. Jadi maknanya tak semua juga tuan-tuan di kalangan manusia itu akan terpengaruh pada Dajjal tersebut. Sebabnya kalau kita nak supaya jangan terpengaruh dengan syaitan-syaitan itu, naklah kita faham benda ni. Kena faham, kena tahu tentang bab Dajjal ini, kerana dia akan keluar pada akhir zaman. Dia akan cuba untuk menggoda manusia dengan berbagai cara dan sebagainya, dan dia akan menyerupai sesiapa yang kita kasih dan kita sayang. Siapa yang kita kasih dalam dunia ni, besok dia akan datang lah, akhirat besok. Macam tu, di akhir zaman lah. Baik, kemudian cara selamat untuk terhindar daripada fitnah Dajjal. So macam mana cara tuan-tuan yang selamat untuk kita terhindar daripada fitnah Dajjal? Baik, pertama kita kena faham bahawa Dajjal ini adalah seorang yang pembohong dan juga pendusta, dan dia juga mempunyai beberapa kelemahan. Kita kena tahulah Dajjal ni memang dia Dajjal namanya pembohong, penipu. Memang dia dah terkenal ni. Bagi orang beriman dia tahulah. Tapi masalahnya orang tak beriman ni, ataupun orang yang lemah iman dia, yang jenis malas mengaji, yang jenis malas belajar dan sebagainya, yang membaca pun kadang malas, semua malas. So maknanya dalam bab agama ni semua dia malas. Tapi kalau dalam bab dunia, rajin pula dia. Jadi orang macam ni lah tuan-tuan, dia akan menjadi sasaran kepada Dajjal itu. Baik, kemudian antara kelemahan Dajjal tadi ialah mata dia buta sebelah. Mata dia buta sebelah, itulah mata yang sebelah kanan. Mata belah kanan buta. Seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu dia dapat menghindarkan cacat yang jelas terdapat pada matanya. Jadi kalau seandainya Dajjal ni memang jenis orang yang hebat, sudah tentu dia dapat menghindarkan. Dan kalau seandainya Dajjal ni Tuhan, takkanlah Tuhan ni boleh dilihat, betul tak? Tuhan tidak boleh dilihat. Kemudian Tuhan ni tidak berlaku cacat. Kalau Tuhan cacat macam mana? Tak sesuai lah kita katakan dia sebagai Tuhan. Macam tu. Baik, kemudian Dajjal takut kalau ada orang sempat memperhatikan kelemahan dan kekurangannya. Oleh sebab itu tuan-tuan, apabila dia selesai memfitnah di suatu tempat, dia akan segera lari daripada tempat itu dan pergi ke tempat lain pula. Itu cara dan kaedah yang digunakan oleh Dajjal. Maknanya kalau dia dah berjaya memfitnah orang kat tempat itu, dia akan cepat-cepat larilah. Takut nanti orang dapat mengesan kelemahan dia. Itulah mata dia itu buta sebelah. Macam tu. Kalau Tuhan takkan nak buta sebelah, tu tak? Mestilah lengkap, cantiklah dia punya muka dia. Baik, kemudian ia takut ada orang yang mengenali akan keaiban dia tadi. Yang kedua, cara kita nak tahu kelemahan Dajjal ini, dia tertulis di dahinya perkataan kafara. Kafara maknanya kafir. Tulisan itu akan dapat dibaca oleh setiap orang Muslim, baik yang boleh membaca ataupun tak erti baca. Itu kelemahan yang ada pada Dajjal ni. Dia ada tulisan perkataan di dahi itu, tulisan Arab lah, kafara, kafir kan. Macam tu. Jadi orang beriman kepada Allah, yang taat pada Allah, sangat senanglah untuk mengenali perkataan tadi. Walaupun seorang itu tak tahu membaca dan menulis pun, tak reti pun, tapi dia boleh kenal. Macam tu.
Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada orang beriman ni. Jadi orang Islam tak perlu terpedaya dengan godaan dia, apakah lagi hendak menyatakan dia sebagai Tuhan. Kemudian yang ketiga, menghindarkan diri daripadanya baik dengan cara pergi ke Mekah ataupun ke Madinah. Cara yang antara yang lain, kalau kita nak terhindar pada Dajjal ini, naklah pergi ke terbang ke Mekah ataupun ke Madinah lah. Bagi orang ada duit lah. Kalau tak ada duit macam mana lah Ustaz? Jadi orang yang mampu pergi ke Mekah, ke Madinah, jadi kalau masa Dajjal tu keluar, kena pergi ke sana. Macam tu. Ataupun duduk sana lagi elok lah. Tapi bagi orang mampu pergi ke sana, tak mampu macam mana nak pergi Ustaz? Macam tu. Baik, kemudian atau berdiam di rumah dan jangan bergaul sama sekali dengan masyarakat yang telah tergoda oleh fitnah Dajjal. Jadi masa itu tuan, fitnah Dajjal ni orang kata dah besar, dah merebak. Jadi dah besar, dah merebak. Jadi cara dia kita nak hindar pada Dajjal ni jadi kita mengurung diri di rumah. Mengurung diri di rumah. Dia macam wabak lah macam tu. Kalau seandainya berlaku wabak dalam satu tempat itu, kita kena berkurung lah dalam rumah, di kuarantin kan, duduk rumah, jangan kita keluar pada rumah. Baik, kemudian dan hendaklah melarang golongan perempuan dan kanak-kanak daripada keluar daripada rumah, kerana kebanyakan pengikut Dajjal adalah daripada kalangan orang yang jahil dan golongan wanita, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna aksara ma yatami'u al-arab wan nisa hatta inna rajula yurawidu ummahu wa bintahu wa ukhtahu wa ammatahu fa yusikunna ribatan mahafata ayyakhrujna ilaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa dan kebanyakan yang mengikut Dajjal itu ialah daripada golongan Arab Badui yang jahil dalam bab agama, dan termasuk juga golongan wanita, sehingga seorang lelaki memujuk ibu dia, anaknya ataupun saudara ibunya perempuan, dia terpaksa mengikat mereka dengan tali supaya mereka tidak keluar menemui Dajjal tadi. Nampak tak? Ini antara kata aura yang ada pada Dajjal tadi lah. Mana orang wanita ni dia sangat mudah terpengaruh pada Dajjal. Saya tak tahulah kenapa begitu. Tapi disebutkan dalam hadis tadi, maknanya golongan wanita ataupun sesiapa ya, isteri ke, anak perempuan ke, atau saudara ibu kita yang perempuan dan sebagainya, jadi dia macam ada magnet macam tu, magnet yang mudah untuk Dajjal tadi untuk mengikuti akan Dajjal tersebut. Sehingga kan disebut dalam hadis tadi, sehingga kan seseorang lelaki itu terpaksa mengikat mereka dengan tali supaya mereka tidak keluar untuk mengikuti Dajjal tersebut. Nampak tuan? Tu orang perempuan kena jaga-jagalah tu. Orang perempuan jangan jagalah. Lelaki ni tak dinyatakan dalam hadis ini. Baik, kemudian jadi berdiam diri dalam rumah dan tidak bergaul dengan orang yang terpengaruh dengan Dajjal tadi merupakan salah satu jalan yang selamat. So kalau nak selamat masa tu fitnah berlaku, Dajjal tadi berlaku, so duduk kat rumah je. Duduk kat rumah kan, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maklum dalam masa tu tuan, makanan pun kurang. Dajjal tadi dia buat makanan pula tu. Kan, dan musim kemarau panjang sebagaimana disebutkan sebelum ini kan. Kemarau yang sangat panjang tuan-tuan. Bayangkanlah, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Jadi makanan dan minuman ialah banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dinyatakan sebelum ini, iaitulah makanan kepada mereka pada masa tersebut ialah zikir-zikir, contohnya tasbih-tasbih, wirid-wirid dan sebagainya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata qala at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid wa yujra zalika alaihim majratam. Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, dengan bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Jadi zikir-zikir itu adalah merupakan makanan kepada mereka pada waktu tersebutlah, kerana makanan tak ada. Makanan banyak yang rosak kan, musnah dan sebagainya.
ataupun apa yang tanam tak menjadi. Tetapi bagi orang yang ikut Dajjal tadi, kan, makanan mereka tu melimpah ruah. Apa saja yang mereka tanam menjadi. Macam tu, menjadi. Kaya raya lah, mewah lah masa tu bagi orang yang ikut Dajjal tadi. Tapi yang tak ikut Dajjal, mereka dalam keadaan papa gedana, miskin, kan, makanan tak ada, kan, terlantar sana terlantar sini. So apakah makanan yang ada pada situ? Sahabat bertanya pada Nabi SAW, kepada orang yang beriman. Maka Nabi berkata, makanan mereka ialah tahlil, takbir, tasbih, kan, tahmid, wa yujra zalika alaihim majra ta'am. Jadi zikir-zikir tadi merupakan makanan kepada mereka tu. Masya-Allah, itulah yang berlakulah pada masa tersebut. Baik, kemudian jadi cara yang terbaik supaya golongan-golongan perempuan tadi tidak terpengaruh pada Dajjal, hendaklah kau orang lelaki, kan, memastikan mereka ni duduk kat rumah. Memastikan mereka itu duduk di rumah. Jangan biarkan perempuan-perempuan ni berkeliaran keluar dari rumah, kerana mereka itu sangat mudah terpengaruh dengan godaan Dajjal tersebut. Baik, kemudian tidak perlu dipikirkan dari mana untuk mendapatkan makanan dan minuman, kerana telah sebut sebelum ini bahawa tasbih dan takbir ketika itu merupakan makanan dan minuman kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, naklah lazimkan membaca 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. Kena selalu amalkan 10 ayat pertama dan surah Al-Kahfi, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man hafiza 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Usima minad dajjal. Wa fi riwayatin fi akhiril kahfi. Rawahul Muslim. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam sepotong hadis, dia kata barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, insya-Allah dia akan terpelihara daripada Dajjal. Dalam riwayat lain pula menyatakan bahawa barang siapa yang hafal 10 ayat yang terakhir, ada riwayat lain pula menyatakan sebarang siapa yang hafal 10 ayat terakhir pada surah Kahfi, dia juga insya-Allah akan terpelihara daripada Dajjal. Mana 10 ayat di surah Kahfi? Itulah ayat alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwaihim ay yaquluna illa kaziba. Sampailah ayat is awal fityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu ayat 1 hingga ayat 10. Ataupun kita amalkan ayat yang hujung itu, ayat yang 101 sampailah habis ayat surah Kahfi, sehinggalah ayat 110. 101 sampailah ayat 10. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a afasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Sampailah ayat sampai habis. Qul inna ma'ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. 10 ayat terakhir. Mana ayat yang 101, 102, 103 sampai pada ayat 110.
Tuan-tuan terpulang apa tuan-tuan? Sama ada tuan-tuan nak hafalkan ayat 1 hingga 10 ke, yang belah awal ataupun yang ujung. Yang terakhir ayat 101 sampailah 110. Mana tuan-tuan boleh hafal lah. Tapi kalau hafal satu surah Quran, surah Kahfi itu lagi elok lah. Hafal satu surah lagi elok. Kalau tuan-tuan hafal satu Quran lagi elok. Lagi elok. Satu Quran tu hafal lagi elok. Wah, hebat kan? Macam tu. Kalau tak mampu, hafal lah. Orang kata ayat 1 hingga ayat 10. Kalau lebih sikit, orang kata ayat 101 hingga 110. Macam tu. Faham kan tuan-tuan? Baik. Mengikut setengah ulama, ayat yang dibacakan untuk terpelihara daripada fitnah Dajjal ialah ayat 102 hingga 110 surah Al-Kahfi. Ada pula qaul ataupun pendapat menyatakan bahawa yang kita kena hafal itulah ayat 102 sampailah kepada ayat 110. Macam tu. Dan kita juga boleh melazimkan baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal. Masih dajjal. Itu pun boleh juga tuan-tuan. Untuk tuan-tuan amalkan untuk pelihara pada dajjal. Baik, kemudian baik, sekali lagi. Boleh sambung lagi? Boleh? Baik, kemudian Dajjal cuba hendak memasuki kota Madinah. Dan peristiwa seorang lelaki mukmin yang kuat menentangnya. Di hari-hari di penghujung daripada kehidupan Dajjal tadi tuan-tuan, kerana Dajjal ni dia akan hidup selama 40 hari kan. 40 hari. Cuma 40 hari yang pertama tu yang panjang tu. Walaupun dia hidup 40 hari pertama tu dipamerkan seperti setahun. Kan? 40 hari yang kedua tu dipamerkan seperti sebulan. Kan 40 hari satu hari yang pertama, satu hari pertama dipamerkan seperti setahun. Satu hari yang kedua dipamerkan seperti sebulan. Satu hari yang ketiga dipamerkan satu seminggu. Sampailah 40 hari. So macam mana kita nak tahu tempoh waktu tu? Itulah kita kira sendirilah. Kerana tempoh waktu satu hari tu kan panjang, setahun tempohnya. So macam mana kita nak tahu orang kata waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan sebagainya. Kita kira lah ikut pada pengiraan biasa lah. Contohnya kalau daripada subuh sampai zuhur tu biasa berapa jam. Zuhur sampai asar tu biasanya berapa jam. Asar sampai maghrib tu biasanya berapa jam. Kita buat pengiraan begitulah. Kenapa tuan-tuan? Kerana masa tu matahari tak ada. Kerana tempoh siang terlampau lama. Tempoh siang ialah tempohnya setahun tempoh dia. Kan dia satu hari kan. Satu hari maknanya tempoh dia tu kalau siang tu maknanya 6 bulan. Okey, 6 bulan siang. Kemudian 6 bulan lagi malam. Satu hari kan? Kan dia kira satu hari. Satu hari mestilah ada siang dan malam baru kita kan sebagai satu hari. Jadi macam mana kita nak tahu tempoh waktu itu bila kau masuk waktu dia? Itulah pengiraan jam lah. Okey, kalau daripada subuh sampai zuhur tu berapa jam agaknya tempoh dia. Macam itulah. Begitu tak dengan sebaliknya. Baik. Baik, kemudian di penghujung daripada kehidupan Dajjal tadi tuan-tuan. Jadi Dajjal tadi dia akan cuba masuk ke dalam kota Mekah dan juga kota Madinah. Bila dia nak cuba masuk dalam kota Mekah ataupun Madinah, so para malaikat akan sedia untuk kawal kota Mekah dan juga Madinah. Kemudian malaikat tadi menghunuskan pedang dan sedia untuk memenggal kepada Dajjal kalau seandainya Dajjal tadi cuba masuk dalam kota tersebut. Akhirnya tuan-tuan, Dajjal hanya akan mampu tinggal di luar kota Madinah ataupun kota Mekah. Kemudian kota Madinah pula akan bergegar. Kota Madinah akan bergegar sebanyak 3 kali, menyebabkan orang-orang munafik terdapat daripada kota itu dia akan keluar. Terkeluarlah dengan sendirinya daripada kota Madinah. Dan pada hari itu tuan-tuan dinamakan sebagai hari Al-Khalas. Al-Khalas artinya hari penapisan,
Kerana yang tinggal di Madinah masa itu tuan-tuan hanyalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala saja. Sedangkan golongan-golongan munafik ni tuan-tuan, dia secara otomatik akan keluar. Terkeluar daripada kota Madinah. Disebabkan oleh tadi seolah macam ada macam satu gempa lah, gekaran yang kuat yang berlaku di kota Madinah pada tersebut. Baik, kemudian disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika Dajjal sedang mengepung kota Madinah, tiba-tiba bangkitlah seorang lelaki yang kuat imannya sambil berkata kepada para sahabat dia, "Demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong tadi. Aku mau memastikan betulkah dia Dajjal sebagaimana niatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sahabat-sahabat tadi menasihatkannya supaya jangan pergi menemui Dajjal. Takut nanti dia akan terpengaruh dengan kata-kata Dajjal ataupun apa yang dibawa oleh Dajjal tadi. Tak? Dajjal bawa syurga, dia akan bawa neraka dan sebagainya. Dajjal juga bawa makanan macam-macam lah benda dia bawa. Jadi dia takuti kau jangan keluar. Kalau kau keluar kan takut terpengaruh dengan Dajjal jadi. Jadi para sahabat dia tadi takut dan terpengaruh. Namun lelaki itu tuan, apa yang berlaku? Lelaki itu tetap keluar. Dia tetap keluar, pergi jumpa Dajjal. Bila dia sampai di hadapan pengawal Dajjal, maka mereka pun berkatalah kepada Dajjal tadi, kepada lelaki tadi, dia kata, "Engkau nak pergi mana?" Lalu lelaki tadi kata, "Aku nak pergi menemui si pembohong ini, kerana dia telah merosakkan banyak umat manusia." Maka pengawal dia, Dajjal pun dia ada pengawal, dari para syaitan-syaitan, kan, golongan-golongan Yahudi dan sebagainya, pengawal dia lah. Lalu pengawal tadi berkatalah pada lelaki tadi, "Apakah engkau tak percaya bahawa dia merupakan sebagai Tuhan kita?" Lelaki itu berkata, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan aku adalah Allah. Aku tak percaya dengan Dajjal ni. Semua penipu besar lagi." Lalu sebahagian daripada tentera itu berkata, "Bukankah Tuhan kita Dajjal melarang kita membunuh seseorang tanpa daripada pengetahuan dia?" Jadi rupa-rupanya di kalangan bala tentera Dajjal tadi cuba nak bunuh dia lah. Tapi dinasihatkan oleh tentera yang lain, dia kata jangan bunuh, kerana kita tak dibenarkan membunuh kecuali mesti ada perintah ataupun arahan daripada Dajjal. Macam tu pula. Gitu. Maka akhirnya tuan-tuan, mereka tak jadi nak bunuh lelaki tersebut. Baik, kemudian mereka juga bertanya apakah mereka akan terus membunuhnya atau mereka menyerahkan kepada Dajjal untuk menyiasanya dengan sesuka hati. Maka Dajjal berkata, "Bawa orang tu ke sini biar aku yang membunuhnya." Kemudian benda tadi dibawalah pada Dajjal. Bawa ada seorang lelaki nak jumpa dia. Jadi bala tentera Dajjal tadi, pengawal dia kata, "Boleh tak aku bunuh je? Kami bunuh je budak lelaki ni." Dajjal kata, "Jangan bunuh, tapi bawa ke sini." Bawa ke sini. Lalu dibawalah kepada Dajjal lelaki tersebut. Apabila lelaki tadi sampai di hadapan Dajjal, maka dia pun mengenali sifat-sifat yang ada pada Dajjal tersebut, sebagaimana nyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila lelaki tadi, lelaki yang hebat tadi, kan, dia dibawa berjumpa dengan Dajjal. Bila nampak Dajjal, dia tahu dah, ini memang sahlah Dajjal, dia kata. Memang confirm lagi. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Dajjal, dengan mata yang buta sebelah, kemudian ada tulisan kafara pada kening dia. Dia dapat kenal lah. Macam tu. Baik, kemudian lantas lelaki mukmin tadi berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal pembohong." Maka Dajjal tadi bermarah, dan dia terus saja menyuruh lelaki itu disiapkan untuk dibunuh. Lalu Dajjal berkata, "Engkau mesti patuh kepada perintahku, kalau tidak engkau akan kubelah dua." Dia kata, "Kau kena patuh cakap aku dan kena mengaku ni sebagai Tuhan, kalau tidak aku akan bunuh engkau. Dengan cara aku akan belah badan engkau menjadi dua lah." Kemudian lalu mukmin tadi berjawab, dia kata, "Wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal pembohong. Siapa yang patuh kepadanya, dia akan dimasukkan dalam api neraka." Kemudian mendengar ucapan tadi tuan-tuan, Dajjal menjuruh supaya dia dipukul dengan sekuat-kuatnya. Lalu dipukul bahagian belakangnya dan juga di bahagian perutnya lelaki tadi. Setelah itu Dajjal berkata, "Naklah kau patuh padaku, kalau tidak kau akan dibelah dua."
Lalu mukmin tadi berkata, engkau tetap seorang pembohong, dia kata. Lalu Dajjal pun merintahkan bala tentera dia, tangkap dia. Kemudian dibelah badan dua lelaki tadi dengan gergaji. Lalu dibelah dua badan dia daripada kepala sampailah ke cabang peha. Daripada kepala tadi dibelah kan? Dia ramai, tentera dia ramai, tangkap kan, dia gergaji dia punya daripada kepala lelaki itu sampailah kepada cabang peha dia. Ada pula riwayat lain menyatakan bahawa lalu ditarik kedua-dua kakinya, maksudnya kepala diletakkan ke bawah dan kakinya diangkat ke atas. Lalu kakinya ditarik ke kanan dan satu lagi ditarik ke kiri. Lalu digergaji daripada cabang pehanya sehinggalah sampai kepada kepala dia. Jadi apabila badan sudah terbelah dua, tuan-tuan, lalu Dajjal melemparkan sebelah badannya ke kanan dan sebelah kiri lelaki tadi ke kiri. Sebenarnya ada riwayat pula yang nyatakan bahawa lelaki itu diterbalikkan, mana kaki ke atas, badan ke bawah. Kemudian diambil gergaji, kemudian dikeratlah, kan, digergaji daripada belah atas dia punya tu, dia punya kangkang tu kan, sampai dia ke bawah. Bila dah terbelah dua, kan, sebelah dicampakkan ke kiri dan sebelah lagi dicampakkan ada Dajjal lah, macam tu. Baik, kemudian setelah Dajjal tadi mahu menunjukkan, setelah itu Dajjal nak tunjukkan kehebatan dia. Lalu dia pun berjalan dengan sombong di antara kedua belah badan lelaki yang telah pun digaji tadi. Kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kata kamu apabila aku hidupkan semula lelaki tadi? Bukankah kamu telah mengetahui bahawa aku ni sebagai Tuhan kamu? Maka tentera ataupun bala tentera Dajjal berkata, ya, engkau sebagai Tuhan kami. Kemudian laju Dajjal tadi dia mengambil akan kedua-dua belah tadi, kemudian disatukan dan dicantumkan. Kemudian dia kata, hiduplah kamu semula. Macam tu. Dajjal pun cakap, hiduplah kamu balik. Kemudian lelaki tadi pun hidup semula, tetapi semua dengan izin Allah Ta'ala lah. Dengan izin Allah Ta'ala dia hidup balik. Kemudian lelaki tadi bergerak dan sebagainya, sama dengan keadaannya sebelum dibunuh semula tadi. Macam mana keadaan dia sebelum dibunuh, macam itulah, kembali normal lah balik akan keadaan badan lelaki tersebut. Baik, kemudian jadi para pendukung Dajjal tadi pun, mereka pun kata takjublah dengan apa yang berlaku tadi. Memang sahlah Dajjal ni sebagai Tuhan kita, dia kata. Memang hebatlah. Dia boleh, orang kata, memotong lelaki tadi, kemudian dia hidup, dicantum semula dan dihidupkan balik. Tetapi lelaki itu pula, lelaki yang telah pun digaji tadi, bila dia hidupkan semula, dia kata pula, aku semakin yakin kau ni pembohong, dia kata. Yang lelaki yang dah dikerat tadi, dah hidup semula, kan, dia kata, aku semakin yakin kau ni memang pembohong, dia kata. Berlainan dengan pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal pula dia kata, kami yakin kau ni sebagai Tuhan kami pula. Macam tu pula. Baik, kemudian tuan-tuan, bila mendengar perkataan daripada lelaki tadi yang menyatakan bahawa dia ni Dajjal ni sebagai pembohong besar, dan bila kejadian itu berlaku, dia kata dia semakin yakin bahawa Dajjal ni merupakan sebagai pembohong. Lalu Dajjal tadi marah dan cuba untuk membunuhnya kali kedua pula. Tadi dia bunuh kali pertama. Jadi bila lelaki itu cabar dia ni seorang yang memang pembohong, maka dia tangkap dan cuba nak bunuh kali kedua pula. Bila nak cuba bunuh kali kedua, dia tak berjaya. Tak berjaya. Mana kuasa Allah Ta'ala tu tak berlakulah masa tu. Allah Ta'ala tak izinkan benda tu berlaku. Kerana Dajjal ni dia hanya boleh membunuh sekali saja. Kalau seandainya dihidupkan semula, orang yang dibunuh tu, Dajjal tak akan mampu untuk membunuhnya kali yang kedua. Tak akan berlaku. Baik, kemudian lalu mukmin tadi berkata, demi Allah, aku tidak akan patuh kepada kamu. Jadi mendengar perkataan tadi, tuan-tuan, Dajjal terus menangkapnya untuk menyembelihnya. Tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan di antara leher lelaki itu sejenis lapisan tembaga yang tebal, maka Dajjal pun tak mampu menyembelihnya.
Jadi Dajjal tu dia nak sembelih. Pertama tadi dia dah potong macam tu. Yang kedua dia nak sembelih pula. Jadi bila nak sembelih tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan macam ada lapisan tembaga lah macam tu. Tembaga yang tebal. Maka akhirnya Dajjal tak mampu lagi nak membunuh lelaki itu pada kali yang kedua. Ada pula orang lain menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan seluruh badan lelaki itu dibalut dengan tembaga yang tebal, sehingga badannya tak dapat dilukai dengan apa jua senjata yang dimiliki oleh Dajjal tadi. Walaupun apa senjata Dajjal gunakan, takkan mampu untuk membunuh lelaki itu pada kali kedua. Masya Allah tuan-tuan. Itu orang kata kehebatan lah yang Allah Ta'ala bagilah kepada lelaki tersebut. Kemudian Dajjal menjadi panik bila berhadapan dengan lelaki mukmin tadi. Maka akhirnya dilemparkan begitu saja ke dalam api yang ada bersama dengan dia. Jadi orang yang hadir menyangka bahawa mukmin itu, orang lelaki mukmin itu telah hangus dalam api yang sangat panas tadi. Tetapi sebenarnya itu adalah syurga. Nampak? Sebenarnya itu syurga. Jadi di mana Dajjal pun bangang jugalah. Sila kita kan. Dia bangang jugalah. Mana dia dah tangkap lelaki itu, dia campakkan dalam api itu. Sedangkan api itu adalah syurga. Kalau yang kata kalau syurga itu merupakan neraka. Mungkin dia tak perasan masa itu, mungkin dia dah bengang sangat. Dia dah bengang sangat tuan-tuan, maka dia campak lelaki itu dalam api. Macam tu. Setelah menceritakan kejadian tadi, Nabi SAW bersabda, lelaki inilah yang paling hampir sekali kedudukan dengan aku pada hari kiamat, dan dia akan diberikan pahala mati syahid yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Imam Al-Bazanji dalam kitabnya Al-Isya'ah, bahawa pendapat yang asah bahawa artinya yang lebih kuat menyatakan lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, seperti apa yang disebutkan dalam banyak riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semana ada menyatakan bahawa itu Nabi Khidir. Wallahu alam lah. Kerana ada juga pendapat menyatakan bahawa Nabi Khidir itu masih hidup. Walaupun Nabi Khidir tu umur dia tak tahulah berapa dah, berapa tahun, 20,000 tahun dah umur Nabi Khidir tu. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Jauharat Tauhid, dia kata yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Lakani, dia kata Nabi Khidir tu masih hidup. Cuma kita tak tahulah di mana kedudukan, di mana dia sekarang, kita tak tahu. Wallahu alam. Baik, kemudian setelah kejadian tadi tuan-tuan, Dajjal merasa tercabar kerana tidak dapat membunuh lelaki mukmin tadi. Bahkan ada di kalangan pengikutnya yang mula meragui akan ketuhanan Dajjal. Bahkan lelaki mukmin tadi telah berkata di khalayak ramai bahawa Dajjal tidak akan dapat membunuhnya, dan mulai saat itu dia tidak akan dapat membunuh sesiapa saja. Kalau lelaki itu kata, maknanya lelaki tadilah merupakan lelaki yang terakhir yang dapat dibunuh. Selepas daripada itu tidak ada lagi sesiapa pun yang berjaya dibunuh oleh Dajjal tersebut tuan-tuan. Kemudian Dajjal menjadi malu dan kehebatannya semakin kurang. Yang tinggal hanyalah saat-saat terakhir sebelumnya dibunuh oleh Nabi SAW. Lalu dia segera melarikan diri ke Baitul Maqdis untuk cuba membuat operasi baru di sana pula. Masya Allah. Sampai situlah cerita dia. InsyaAllah akan datang kalau ada masa kita sambung lagi lah. Ini belum masuk lagi kisah Nabi Isa bunuh Dajjal ni. Ni pun saya ringkas ni. Kalau tempat lain kadang sengaja tu sampai orang kata 10 kali pertemuan baru selesai Pak Dajjal je. Ini belum masuk dalam Yajid Majud lagi lah, benda lagi ni. Tak apa benda dabah ke, belum lagi. Ini hanya sekadar Dajjal saja tuan-tuan. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Baik, ada pertanyaan? Ya. Kisah-kisah dalam kitab itu, adakah ia akan berlaku pada masa akan datang? Iyalah. Kisah tadi ceritakan sekarang ni akan berlaku pada masa akan ia akan berlaku lah pada masa akan datang ni, kan? Dan kitab ni pun dikutip daripada hadis Rasulullah SAW. Dikutip kan, tengok, dibuat perbandingan dan sebagainya. Kemudian dibukukan macam tu. Dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Bukanlah kitab ini banyak juga kitab lain. Ada yang pendek, ada yang panjang kisah dia. Kalau dalam ni kira agak panjang jugalah. Panjang juga cerita dia.
Tapi sama ada kita masa tersebut kita ada atau tak ada, itu yang tak dapat kita nak pastikan. Kalau kita tak ada pun, kemungkinan besar yang ada ialah anak cucu kita lah, macam tu. Kalau umur kita panjang, kemungkinan kita ada, kita akan berjumpa dengan dia. Kalau tak panjang, anak cucu kita yang jumpa. So anak kita, cucu kita pun kena beritahu jugalah tentang fitnah Dajjal ini. Macam tu. Kalau kita mati dulu pun, tak mustahil Dajjal tadi boleh menghidupkan kita semula. Kerana kelebihan Dajjal tu, dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Takut nanti kita pun antara termasuk orang yang dihidupkan dia pula. Tuan-tuan, kita tak tahu kan. Wallahualam lah. Kisah-kisah ni dikumpul daripada hadis Rasulullah SAW, daripada kata-kata para ulama dan sebagainya. Boleh? InsyaAllah. Bila? Ada soalan lagi? Tidak katanya. Apa sebab Dajjal suka mengata perempuan? Dajjal suka perempuan. Dia satu kira kan. Kita mengata dia perempuan, maksudnya perempuan kata orang mahal juga. Kemungkinanlah perempuan ni dia lemah semangat dia kan. Kemungkinan besar lah. Tapi tak dinyatakan di sini. Tak dinyatakan, mungkin nak kena cek balik lah. Tapi biasalah perempuan ni kan lemah semangat dia. Apalagi kalau dia uji dengan kemiskinan, kelaparan. Kan? Kemiskinan, kelaparan, mana tahan? Lelaki pun kadang tak tahan juga disebabkan kemiskinan, kelaparan. Macam tu. Syaitan pula Dajjal pula membawa tawaran kan, makanan-makanan dan sebagainya. Macam tu. Rumah tangga pun tuan-tuan, Menggoda lah tu maksud. Ya. Rumah tangga pun, kalau suami tak bagi nafkah tak cukup pada isteri, apa terjadi pada rumah tangga tu? Perang tak? Perang. Isteri minta cerai. Isteri minta cerai kan. Kalau seandainya suami gagal lah bagi nafkah zahir batin kepada isteri, jadi mana perempuan ni memang mudahlah digoda untuk oleh syaitan ni. Macam tu. Apalagi kalau tak ada makanan kan, suami tak dapat menyediakan makanan masa tu, jadi memang sangatlah. Kalau pada Dajjal tu semua ada, apa yang nakkan semua dapat. Jadi mudah terpengaruh lah macam tu. Dia macam ada satu tarikan, macam magnet macam tu, tarik oleh Dajjal tadi. Bukan ada orang perempuan aja, ada lelaki pun macam tu juga, terpengaruh juga. Fitnah besar masa tu kan. Itu sebabnya kita kena berwaspadalah dengan kedatangan Dajjal ni. Semua tak tahulah sama ada kita masa itu ada atau tidak. Wallahu alam, kita tak tahu. Baik. Cukup sekadar tu insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tarhana ta'arifin. Allahumma faqqihna fid-din, Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Tak apa. Dah tukar nombor. Tukar nombor kan? Saya call pun tak dengar. Tak dapat. Sebab nombor lama tu dah terminate. Oh. Saya Nombor baru dah. Saya ada WhatsApp kan tuan? Ada WhatsApp. Dapat tak? Tidak dapat. Ya, betul. Ya. Ada WhatsApp.
Oh, kalau pakai nombor lama memang tak dapat.